Tahukah anda berapa tan makanan yang telah dibazirkan setiap hari? Lebih kurang dalam 16,000 tan makanan telah dibazirkan setiap hari. Banyak kan? Itu menunjukkan yang Malaysia sememangnya cukup makanan. Dan makanan ini telah berlebihan dan menyebabkan pembaziran. Tahukah anda dengan jumlah 16,000 tan ini berapa orang yang dapat makan jika makanan ini tidak dibazirkan? Makanan yang dibazirkan ini sebenarnya telah menyebabkan pencemaran alam sekitar. Susah untuk melupuskan sisa makanan yang terlalu banyak ini setiap hari. Dan tahukah anda yang makanan yang dibazirkan ini boleh menyebabkan pemanasan global? Jom tonton video ini untuk mengetahui bagaimana sisa makanan menyebabkan pemanasan global dan cara untuk menangani masalah ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Nuraini dan dalam video ini saya akan mengajar Sains Tingkatan 4. Baiklah, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Baiklah, kita akan teruskan kepada standard kandungan 4.3 iaitu sektor pengurusan sisa dan air sisa. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Yang kedua pula, nak mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Pada era moden ini, masyarakat perlu lebih peka dalam menguruskan sisa pepejar serta air sisa. Baiklah murid-murid, dalam video ini kita akan teruskan kepada isu sosiosaintifik dalam sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Faktor peningkatan pembuangan sisa pepejar dan juga air sisa adalah disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan juga sosio-budaya, peningkatan prasarana dan ekonomi, dan juga pertambahan bilangan penduduk dunia. Apakah isu sosiosaintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa? Yang pertama adalah berkaitan dengan kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut telah mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan berhampiran. Yang kedua adalah berkaitan dengan sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Isu yang seterusnya adalah berkaitan dengan penjanaan, pengurusan dan juga penguraian sisa pepejar menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Hal ini menyebabkan berlaku perubahan iklim dunia. Isu yang seterusnya adalah berkaitan dengan penggunaan kertas. Kira-kira 268 juta tan kertas dihasilkan setahun. Bagi menghasilkan 1 tan kertas sahaja, memerlukan 2 hingga 4 tan batang kayu.
kertas juga menjadi penyumbang utama sisa pepejal. Sekarang mari kita lihat aplikasi teknologi hijau dalam menanggani isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Aplikasi teknologi hijau telah berjaya menyediakan satu platform yang efektif dalam menguruskan sisa dan juga air sisa. Kesan rumah hijau berjaya dikurangkan secara efisien dan secara tidak langsung penjimatan kos dapat dilakukan. Mari kita lihat amalan teknologi hijau yang diaplikasikan untuk menguruskan sisa dan air sisa. Yang pertama adalah pencegahan dan juga pengurangan. Pengguna digalakkan untuk meminimumkan penggunaan kertas dengan menggunakan semula kertas-kertas terpakai atau menggunakan kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Pengguna dinasihatkan supaya menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan supaya mengelakkan pembaziran makanan. Aplikasi yang kedua adalah pengasingan dan juga kita semula. Pihak kerajaan telah menggalakkan pengasingan sisa rumah sejak tahun 2015. Melalui pengasingan ini, kita dapat mengurangkan pembuangan bahan kita semula di samping mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Ini adalah contoh pengasingan yang boleh dilakukan kepada sisa pepejal. Aplikasi teknologi hijau yang seterusnya adalah rawatan dan pemprosesan iaitu proses biologi. Proses rawatan biologi ke atas sisa pepejal membolehkan sisa-sisa tersebut diubah kepada bahan organik yang bermanfaat seperti baja organik. Pemprosesan yang dijalankan kepada sisa pepejal ini juga mampu menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga boleh baharu iaitu tenaga biojisim yang mampu menggantikan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Ini adalah cara untuk mengubah sisa makanan kepada baja kompos. Seterusnya kita lihat tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan juga pemulihan atau 5R. Konsep 5R iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan pemulihan atau refuse, reduce, reuse, recycle and recovery. Telah diperkenalkan bagi menggantikan konsep 3R sebelum ini. Penambahan 2R pada peringkat permulaan dan terakhir, tolak dan pemulihan bertujuan untuk mencapai sisa sifar. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, nyatakan dua isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jawapannya adalah sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik dan juga sisa kimia dan sampah sarap dibuang ke dalam sungai dan laut secara haram. Soalan yang kedua adalah, nyatakan dua cara bagi menangani
permasalahan dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jawapannya adalah pengamalan 5R iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan juga pemulihan. Dan yang kedua adalah menjalankan amalan pengasingan sampah mengikut jenis. Baiklah murid-murid, anda telah pun mempelajari berkaitan dengan sektor pengurusan sisa dan air sisa. Cikgu harap anda telah jelas berkaitan dengan sektor ini dan tahu cara untuk menangani masalah berkaitan dengan sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Jika murid-murid mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel Cikgu, channel Noraini Gaming. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!